Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak kes dan isu berkaitan penghinaan terhadap institusi raja di Malaysia. Timbulnya isu penghinaan institusi diraja adalah kerana beberapa faktor dan punca seperti menyalahgunakan hak kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara secara umumnya ditakrifkan sebagai hak bagi semua masyarakat untuk melontarkan pendapat dan pandangan mengenai isu-isu tertentu, namun perlulah mempunyai had dan tidak menyentuh perkara yang boleh mencetuskan sensitiviti, menggunakan bahasa yang sopan serta mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh itu, jom kita sama-sama ketahui dengan lebih lanjut mengenai permasalahan isu ini. Apakah faktor yang menyebabkan isu ini boleh berlaku? Apakah solusi atau cara bagi membendung isu ini? Dan manakah akta atau undang-undang yang sesuai bagi mengawal kebebasan bersuara khususnya melalui platform media sosial? Permasalahan bagi isu ini ialah identiti pemilik media sosial sukar dikenal pasti. Hal ini kerana masyarakat boleh mencipta media sosial dengan hanya menggunakan maklumat palsu ataupun salah ketika hendak mencipta media sosial. Yang kedua ialah media sosial merupakan medium yang mudah untuk menyuarakan sebarang pendapat ataupun pandangan, termasuklah menghina institusi diraja, kerana ia boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, di mana-mana sahaja dan tanpa memerlukan prosedur yang tertentu. Pertama ialah kurangnya jati diri dan juga penghayatan terhadap sejarah. Bagi mereka yang kurang penghayatan jati diri, lebih cenderung untuk melakukan perkara ini tanpa memikirkan sebarang kesan. Yang kedua ialah tidak sedar bahawa perkara ini adalah salah di sisi undang-undang. Hal ini kerana mereka tidak terdedah dengan akta-akta yang berkaitan dengan isu-isu ini dan juga tidak tahu pihak yang bertanggungjawab dalam mengawal selia segala aktiviti di media sosial. Cadangan yang pertama ialah melaksanakan hukuman yang lebih tegas terhadap individu yang didapati bersalah. Hal ini telah dinyatakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 233 dan kurungan 3. Cadangan kedua ialah kerajaan dan masyarakat perlu menggiatkan kempen tidak pasti jangan kongsi. Hal ini penting dalam mencegah penularan berita-berita palsu di media sosial. Cadangan yang ketiga ialah mendedahkan kepada masyarakat tentang cara untuk membuat laporan pada pihak berkuasa tentang komen-komen penghinaan ke atas institusi diraja. Dan cadangan yang terakhir ialah pihak yang sepatutnya perlu mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap perkongsian komen yang menghina raja di media sosial. Bagi individu yang menghasut, mereka boleh didakwa di mahkamah di bawah Akta Hasutan 1948, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Kanun Keseksaan. Bagi Akta Hasutan 1948, mereka boleh didakwa di bawah Seksyen 4-1-A yang menyatakan bahawa individu yang cuba atau melakukan perbuatan hasutan atau ada kecenderungan untuk menghasut boleh didenda sebanyak RM5,000 maksimum atau penjara tidak lebih daripada 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan bagi di bawah Seksyen 233-3 Akta Komunikasi dan Multimedia, bagi individu yang disabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih daripada setahun atau kedua-duanya sekali. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, kebebasan bersuara menjadi elemen penting dalam berkongsi idea dan pandangan untuk penambahbaikan. Namun, kebebasan bersuara tanpa sekatan mampu untuk menimbulkan salah faham, lebih-lebih lagi apabila ianya ditujukan kepada institusi diraja. Peruntukan kepada Yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan tidak seharusnya menjadi pertikaian kerana ianya telah diamalkan sejak dahulu lagi sebagai salah satu kelebihan keistimewaan kepada orang Melayu tanpa menjejaskan kepentingan mana-mana kaum. Namun begitu, Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja di bawah Perkara 182 melalui Mahkamah Khas yang mempunyai kuasa khusus untuk membicarakan segala kesalahan yang dilakukan di persekutuan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja di setiap negeri.